Assalamualaikum semua. Tahu tak, alam sekitar ni merupakan benda yang hidup dan bukan hidup yang ada di permukaan bumi kita. Alam sekitar juga dikenali sebagai flora dan fauna. Pentingnya kita menjaga alam sekitar ini untuk menjaga keseimbangan dan keharmonian hidup semua yang ada di permukaan bumi. Dalam konteks alam sekitar ini, terdapat banyak kebimbangan yang telah menjadi isu seperti perubahan iklim, kemerosahan biodiversity, pengeksploitasian sumber yang telah mencetuskan isu etika peradaban pada masa kini. Terdapat banyak kepentingan apabila kita menjaga alam sekitar ini seperti habitat flora dan fauna terpelihara. Ekosistem kita akan menjadi lebih stabil, kesihatan manusia terjamin dan banyak lagi. Oleh itu, mari kita saksikan bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang lain interview yang akan dilaksanakan. Saya Nur Arifin selaku wartawan anda pada hari ini bersama dengan saya Cik Nurhizma. Cik Nurhizma, kebelakangan ini banyak isu tentang pencemaran alam sekitar. Saya ingin bertanyakan soalan, bagaimanakah menurut anda impak pencemaran alam terhadap kesihatan masyarakat? Sebagai manusia, kita bergantung kepada udara untuk membekalkan oksigen bagi tujuan proses pernafasan. Apabila udara-udara yang kita hidup itu semua macam dia ada bahan-bahan kimia, secara tidak langsung badan kita akan jatuh sakit. Dan contohnya, orang yang ada asma tu, apabila dia hirup udara yang mempunyai udara yang tercemar, dia secara tidak langsung dia akan lebih jatuh sakit. Ini sangat membimbangkan rakyat-rakyat lah. Terima kasih Cik Nurhizma. Cik Datul, bagaimana yang kita tahu rakyat dalam perbezaan tentang terhadap aktivitas kami kepada Cik Datul untuk pemahaman Cik Datul tentang pencemaran alam sekitar. Menurut saya, terdapat tiga jenis pencemaran alam sekitar yang utama, iaitu pencemaran air, udara dan darat, di mana pertama sekali pencemaran air itu terjadi apabila terdapat pihak kilang yang kurang bertanggungjawab melepaskan sisa toksik ke dalam sungai ataupun laut secara haram. Bagi pencemaran udara pula, terdapat sesetengah manusia yang masih lagi melakukan pembakaran terbuka sehingga menyebabkan asap yang terhasil tersebut itu terkumpul lalu berlakunya jerebuk. Bagi yang ketiga pula, pencemaran darat, manusia seharusnya membuang sampah ke dalam tong sampah, tetapi masih lagi terdapat manusia yang membuang sampah merata-rata tempat. Terima kasih Cik Datul. Iman, banyak punca yang memberikan dampak negatif terhadap pencemaran alam sekitar. Pada pendapat Iman, apakah langkah yang dapat diambil oleh pencemaran alam sekitar? Pendapat saya kan, langkah-langkah yang boleh diambil untuk seorang yang melakukan yang pertama, amalkan amalan Al-Quran. Dia punya cycle kan. Boleh kurangkan plastik di pasar raya kalau bukan kan. Saya kurangkan plastik pasar raya kan ada plastik kan. Saya pakai plastik. Apa ada band pakai plastik daripada luar. So kalau recycle pula, boleh recycle barang-barang yang macam kaca dan juga plastik. Lepas tu kalau reuse tu, contohnya kaca yang kita akan jadikan baju tu, kita buang. Kita jadikan baju tu sebagai kain buruk ke apa. Lepas tu yang kedua, langkah yang kita boleh buat untuk kurangkan pencemaran sekitarnya adalah tidaklah macam pembakaran terbuka ni. Sebab sekarang ni macam ramai masyarakat kita ni yang suka bakar-bakar sampah. Dia orang tak tahu yang bakar-bakar sampah ni sebenarnya boleh menyebabkan pencemaran udara. Contohnya kalau kan sampah kan ada yang terdiri daripada plastik. Kalau bakar plastik bahaya,
tahu yang plastik tu terdiri daripada bahan-bahan kimia. Okey, yang ketiga, langkah dia rasa patut macam yelah didik masyarakat kita ni macam kita tanam sikap patriotisme dalam diri kita. Sebab patriotisme sendiri maksudnya cintakan negara kan. So siapa lagi nak macam nak jaga alam sekitar ni kalau bukan kita sebagai warga negara Malaysia ni. Sebab kalau kita tak macam tak kawal pembuangan sampah ni secara teratur, secara tersusun, dia akan menyebabkan macam contohnya tempat-tempat pelancongan macam sungai, tasik, pantai akan tercemar. So dia kesan situ akan kurangkan bilangan pelancong daripada dalam dan luar negara. Bersama dengan saya, responden seterusnya Cik Eli. Okey, Cik Eli, dalam menegakkan isu tentang alam pencemaran alam sekitar. Okey, saya ingin bertanya kepada anda. Pencemaran alam sekitar dapat diketahui bagi manfaat manusia. Teknologi mulai sampai penting dengan sampai alam sekitar. Kita boleh bagi contoh penggunaan tenaga solar yang menggunakan sinar matahari bagi menghasilkan tenaga elektrik. Dia dapat mengurangkan penggunaan bahan fosil yang dapat menyebabkan pencemaran alam sekitar dapat dipandang sebagai isu etika dan peradaban kerana tindakan yang menyebabkan pencemaran yang melibatkan pertimbangan moral dan keberadaban yang terkait kesan negatifnya terhadap lingkungan masyarakat. Dalam isu etika, tindakan mencemari udara dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak bersih udara yang sihat bagi semua makhluk hidup. Dari segi peradaban, masyarakat yang beradab diharapkan memiliki kebijaksanaan dan teknologi yang boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar dan mencerminkan tanggungjawab yang efektif untuk melindungi kualiti udara. Langkah untuk mencegah pencemaran alam sekitar dan menjaga keberlanjutan lingkungan dapat dilihat sebagai tindakan etis dan beradab. Antara langkah-langkahnya adalah pendidikan dan kesedaran lingkungan. Dalam sudut etis, meningkatkan kesedaran masyarakat akan isu-isu lingkungan dan memberikan pendidikan etika berlingkungan. Dalam sudut peradaban, masyarakat yang beradab memahami bahawa pendidikan adalah kunci untuk mengubah perilaku dan menciptakan masyarakat yang peduli terhadap alam sekitar. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada isu ini ialah sebagai masyarakat yang prihatin terhadap bumi, kita perlulah menjaga alam sekitar kerana pencemaran alam sekitar boleh memberikan kesan serius kepada keseimbangan ekosistem dan kesihatan manusia. Oleh itu, usaha untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar perlu diberi keutamaan melibatkan pernyataan etik daripada individu, kerajaan dan industri. Langkah pemeliharaan kita permuda dan perubahan tingkah laku